Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk bab yang pertama, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemberi ubah. Okey, dengan subtopik kita yang pertama, 1.1 iaitu fungsi dan persamaan kuadratik. Kita akan belajar yang pertama. Okey, kamu diharap dapat mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemberi ubah. Okey, yang kedua, kamu diharapkan dapat mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Okey, yang pertama, ungkapan kuadratik dalam satu pemberi ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pemberi ubahnya ialah 2. Okey, yang kedua, apa yang perlu kamu tahu ialah bentuk am suatu ungkapan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, dengan keadaan A, B dan C ialah pemalar, manakala A tidak sama dengan kosong dan juga X ialah pemboleh ubah. Okey, kita tengok contoh 1 dalam buku teks muka surat 3. Soalan dia ialah tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemberi ubah atau bukan. Okey, jika bukan, berikan justifikasi anda. Kita tengok soalan yang pertama. Okey, 2x kuasa 2 tambah 5. Jadi, okey, jawapan dia ia ialah ungkapan kuadratik dalam satu pemberi ubah. Okey, ini kerana berdasarkan kepada kuasa tertinggi dia ialah 2. Okey, iaitu 2x kuasa 2. Jadi bila kuasa tertinggi dia ialah 2, maka dia ialah ungkapan kuadratik. Okey, seterusnya kita pergi soalan B. X kuasa 3 tolak 6. Jadi kita dapati ia bukan ungkapan kuadratik, kerana kuasa tertinggi dia ialah 3. Jadi hanya 2 kuasa tertinggi barulah dia ungkapan kuadratik. Dan soalan ketiga, kita tengok. 3x kuasa 2 tambah 2y tambah 1. Adakah ia ungkapan kuadratik di sini? Okey, kita tengok. Okey, ia bukan ungkapan kuadratik. Okey, kerana apa? Kerana terdapat 2 pemboleh ubah. Okey, iaitu x dan y. Dia ada x dan dia ada y. Ungkapan kuadratik ni, dia kuasa tertinggi dia 1 dan juga dia kena ada hanya satu pemboleh ubah sahaja. Okey, semua ungkapan kuadratik boleh ditulis dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C dengan keadaan A tidak sama dengan kosong. Okey, manakala A ialah perkali X kuasa 2, B ialah perkali bagi X, manakala C ialah suatu pemalar. Apakah kaitan antara fungsi kuadratik dengan hubungan banyak kepada satu? Okey, ungkapan kuadratik ditulis dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C, manakala fungsi kuadratik ditulis dalam bentuk FX sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, semua fungsi kuadratik mempunyai imej yang sama daripada dua objek yang berbeza. Okey, maka jenis hubungan suatu fungsi kuadratik ialah hubungan banyak kepada satu. Okey, seterusnya kita tengok bagi graf fungsi kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, hanya terdapat dua bentuk graf sahaja dan nilai A menentukan bentuk graf. Okey, jika A lebih besar daripada kosong, maka bentuk graf ialah bentuk U ataupun bentuk senyum. Okey, jika A lebih kecil atau kurang daripada kosong, bentuk graf adalah bentuk N ataupun bentuk masam. Okey, apakah titik maksimum atau titik minimum bagi suatu fungsi kuadratik? Okey, bagi fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, titik maksimum diperolehi apabila a kurang daripada kosong atau lebih kecil daripada kosong, manakala titik minimum pula diperolehi apabila a lebih besar daripada kosong. Okey, kita tengok suatu graf fungsi kuadratik. Okey, di sini x1, y1 ini merupakan titik maksimum
kerana nilai A dia adalah kurang daripada kosong. Jadi kalau A kurang daripada kosong, maka kita perolehi titik maksimum. Jadi X1, Y1 ialah titik maksimum. Manakala apabila bentuk U ataupun untuk bentuk U nilai A adalah lebih besar daripada kosong, maka kita perolehi X2, Y2 sebagai titik minimum kerana dia berada di bawah. Apabila berada di bawah titik tu, kita senang kita ingat titik minimum. Maka titik X2, Y2 dikenali sebagai titik minimum. Seterusnya kita pergi apakah paksi simetri suatu graf fungsi kuadratik. Jadi paksi simetri ialah suatu garis lurus yang melalui titik maksimum ataupun titik minimum dan membahagikan graf itu kepada dua bahagian yang sama besar. Jadi memori saya ini maksud paksi simetri yang telah kamu pelajari. Dan ini pula ialah persamaan paksi simetri bagi suatu graf fungsi kuadratik, iaitu X sama dengan negatif B per dengan 2A. Di sini kamu akan dapat mencari persamaan paksi simetri bila kamu tahu nilai B dan juga nilai A. Kita tengok satu contoh. Bagaimana melukis paksi simetri dan menulis persamaan paksi simetri. Untuk fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tolak 2x. Jadi ini graf fungsi yang telah diberikan. Jadi macam mana kita nak cari dan nak lukis paksi simetri. Jadi persamaan paksi simetri kita dapati paksi simetri ialah garis lurus yang berada di tengah-tengah. Ini ialah garis lurus iaitu paksi simetri. Jadi kita kena tulis persamaan dia. Persamaan paksi simetri sama dengan X sama dengan 1. Jadi ini ialah persamaan bagi paksi simetri, manakala garis ini ialah garis paksi simetri yang membahagikan graf fungsi kuadratik ini kepada dua bahagian yang sama besar. Sebagai kesimpulan, setiap fungsi kuadratik mempunyai satu paksi simetri dan paksi simetri pula akan melalui titik maksimum atau titik minimum bagi fungsi kuadratik tersebut. Kita tengok graf yang pertama. Graf ini bentuk dia U yang mana nilai A dia adalah lebih besar daripada kosong. Maka dia berbentuk U dan kita akan jumpa titik minimum iaitu titik yang berada di bawah sekali iaitu HK. Dan seterusnya paksi simetri, persamaan dia X sama dengan H. Kita boleh ambil H daripada titik minimum untuk koordinat X. Paksi simetri dia ialah suatu garis yang melalui titik minimum. Seterusnya kita pergi graf yang kedua. Graf yang kedua berbentuk N, yang mana nilai A dia adalah lebih kecil daripada kosong. Maka bentuk dia bentuk N. Yang tu kamu perlu ingat. Lepas tu kita akan jumpa paksi simetri dia, suatu garis lurus yang melalui titik maksimum MN. Jadi seterusnya daripada sini kita akan dapat paksi simetri dia, persamaan dia sama dengan X sama dengan M. Jadi M ni kita ambil sahaja daripada koordinat X pada titik maksimum.